kepada baik, insya-Allah. Mudah-mudahan. Bila dia kenang dengan timbangan akal yang wajar, dia akan malu. Alah, teruknya aku dulu. Ya Allah, ya Tuhanku, tak nak dah. Dia akan buat. Kita pun, iyalah, kalau kita tahu cerita lama kita ungkap balik, kita pun segan. Malu. Malu. Sebab itu bila malu itu Allah sorokkan dia. Jangan cerita kat orang. Sorok cukuplah. Dia menjadi satu sejarah lampau yang kita berusaha untuk padamkan dia. Tuan-tuan, Wahsy. Tuan-tuan semua tahu cerita Wahsy. Kesilapan dia yang paling menyedihkan dia adalah dia membunuh bapa saudara Nabi namanya Hamzah dalam perang Uhud. Sehingga panjang ceritanya, anda pendekkan. Ketika dia nak masuk Islam, dia datang ke Madinah. Ini di saat orang dah ramai masuk Islam dah. Dah tak tahu nak ke mana lari dah. Fathu Mekah sudah berlaku. Beberapa belas orang yang silap itu dihukum. Dia dah tak tahu nak apa, dah lari ke Taif. Akhirnya kawan-kawan kata, nak lari mana? Akhirnya punya timbang masuk Islam. Pergi ke Madinah. Sesampai di Masjid Nabi, dia bagi salam pada Nabi. Nabi angkat wajah. Nabi kata, kamu Wahsy? Dia kata, ya Rasulullah. Nabi terpaling. Tu nak cerita betapa pilunya hati Nabi. Bagaimana Wahsy buat kepada pak saudara dia dalam perang Uhud. Wahsy bernekat untuk padamkan kesilapan lampau. Dia tak nak lalu depan Nabi, tak mau guriskan hati Nabi sehingga Nabi wafat. Akhirnya dalam ketika zaman Sayyidina Abu Bakar, dalam perang yang besar untuk memusnahkan dan menghapuskan sakibaki Nabi palsu yang diketuai oleh Musailamatul Kazzab, Wahsy bernekat nak bunuh Musailamatul Kazzab. Akhirnya Allah jayakan impian dia. Dia berjaya membunuh Musailamatul Kazzab dengan menyebut bahawa aku telah membunuh Nabi palsu untuk membenarkan Nabi yang benar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cuba padamkan dan dia menukar segala kotoran-kotoran yang pernah menyaluti tubuhnya itu, dirinya itu, dengan perlakuan baik, dengan perlakuan yang elok di sisi syarak, supaya dapat padam cerita-cerita lama. Ini moral of the story-nya besar pada kita ni, yang kita baca pengiktibaran daripada kisah itu. Baik. Maka disebut di sini, maka iblis utus. Oh, habis dah waktu. Maka iblis utus para syaitannya itu kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Nabi diutuskan, diangkat menjadi rasul, iblis arah syaitan pergi kacau habis sahabat-sahabat Nabi ni. Maka tuan-tuan, fayaji'una ilaihi bi suhufihim laisa fiha syai'un fayaqulu lahum. Maka syaitan ini dia bawa mengganggu sahabat Nabi dengan membawa selembar suhuf, catatan yang kosong dia bawa. Konon nak buat catatan lah, sahabat ni buat ini, sahabat itu buat itu. Lalu iblis bertanya kepada syaitan yang diutuskan itu, mengapa kamu tidak mengganggu mereka? Kenapa? Maka kata syaitan, ruwaida bihim fa'asa an tuftiha lahumud dunya. Iblis tanya syaitan, kenapa kamu tak mengganggu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata iblis, kata syaitan, relax. Sabar. Kata, kami tahu, dia kata, ruwaida bihim, sabar. Sehingga dunia ini dibukakan kepada mereka.
sehingga kita dapat mengganggu mereka. Barangkali dia punya tagline dia punya keywords dia ialah, selagi mana manusia ini mengikat diri daripada kecintaan dunia, insya-Allah selamat. Tapi sehingga manusia itu meletakkan dunia pada diri dia, maka mudah untuk syaitan menguasainya. Betul pun. Ada cerita zaman Nabi kan, ketika Abu Ubaidah Al-Jarrah, Nabi arah dia pergi Bahrain, pergi kutip zakat, jizyah. Dia balik ke Madinah sampai tengah malam. Rupanya dia sampai tu dia bawa banyak harta-harta, kutipan jizyah. Esoknya waktu subuh, ramai orang kat masjid. Ramai betul. Kira-kiranya penuh. Mana kedatang orang pada. Oh, ya ramai. Nak ceritanya, rupanya cerita dia balik tu dah jadi viral. Menyebabkan orang datang subuh nak tengok, nak tunggu apa portion yang mereka dapat. Sehingga dalam hadis itu, dalam cerita itu disebut bahawasanya Nabi menyebut, aku tidak takut kefakiran yang melanda kamu. Nabi tak takut bila mana orang jadi orang semua kondisi orang ni fakir-fakir belaka, tak takut. Tapi Nabi kata, aku takut sekiranya dunia itu dibentangkan kepada kamu, maka jadilah kamu berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kita pun tahu, kita ni macam ni okey lah. Tiba-tiba tak macam mana rumah Jabatan Mineral dan Geosains kata bahawa rumah tuan ada meh. Lepas pada perakuan macam tu, anda rasa masjid datang dah. Mau dah pergi masjid lantak orang gali sendiri. Lepas tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, bersyukur pada Allah. Allah bagi kita nikmat macam ni, kita dekat dengan rumah Allah, syukur. Ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahanlah tak lekatlah dunia itu melampau dalam hidup kita ini. Jangan sampai di sini jadi kita sayang dan cintanya sehingga kita nak mati pun takut. Kenapa orang takut mati? Kerana dia sayang sangat dunia yang mengikat dia. Dia terfikir, kalau aku mati esok, habislah harta aku, habislah bini aku orang ambil naya, aku cari teruk demo sedap. Dia keluar perkataan tu. Jadi itulah. Sebab itu kita tengok di antara sahabat-sahabat Nabi, ada 5 orang yang sohor kaya. Kaya, subhanallah. Osman ibn Affan, orang sebut sampai lah, reta dia masih ada pewakafannya itu, subhanallah. Tapi tengok macam mana Sayyidina Osman, sehingga ketika dalam perang Tabuk, dia bagi sejumlah amount yang besar untuk membiayai perang. Yang kalau ikut munasabahnya, boleh jatuh bankrupt, boleh jatuh miskin dia. Banyak dia bagi, bukan sikit. Tapi tuan-tuan, dia boleh bagi selambak gitu, kerana dia tak lekatkan dunia dalam hati dia. Ya Allah, ya Tuhanku, itu contoh-contohlah. Mudah-mudahanlah ketika Ramadan ini, setiap hari yang berlalu dalam Ramadan ini, tak pernah tidak kita mengeluarkan sedikit daripada pemerolehan kita ini untuk Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan. Saya nasihatkan saya terutamanya, dan tuan-tuan semua. Tuan-tuan, 7 minit lah. Dia setengah jam ya sebenarnya. InsyaAllah kita sambung. Rasanya mungkin lepas raya kot. Saya tak tahu hari Isnin ni ada kuliah subuh. Kata Pak Imam ada kuliah subuh, minta datang. Kitab ini lagi ke atau kitab lain, tak tahu, Allah Alam. InsyaAllah kita sambung pada masa lain dengan izin Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan ada manfaat dunia kita, akhirat kita, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.